Okay, so masing-masing sudah ada assignment kecuali Elvin. Share link dengan Elvin. Oh, Elvin sudah dalam grup. Kecuali Elvin belum ada tugas. So tugas siapa yang berhenti? Alia kan? Betul kah, Monica? Ya, Nur Alia. Okey, begini. Kalau cikgu lupa inform, Ya, nanti cikgu. tugasan Hai Joanne, tugasan si Alia tu suruh Hai, si Elvin cikgu. ambil. Hai Joanne. Joanne, baju warna apa? Tengok Nyari kami. warna hitam. Oh, kau tengok kami 3 orang. Sama baju Alah, kami. tukar. Debra, biru baju Debra, ibu. tukar biru baju kau, Debra. Lawak tu nanti kita bergambar. Okey, bagi tahu si Elvin, tugas si Elvin Elia tu milik dia. Okey, Monica? Okey. Okey. Cikgu, yang pantun tu macam mana? Masih masukkan saja Alia punya video? Masukkan sahajalah. Jadi nanti Elvin buat video pantun macam tu lagi? Ya, si Syarif pun biru nah. Denim si Syarif. Yeah. Tepi pantai lagi dia. Ngam. Nah, si Milin pun biru. Tengok. Semandak Milin, tengok baju kita sama dari kemarin. Kemarin merah, hari ini biru. Jodoh. Okey, cikgu teruskan. So, untuk siapa yang buat tajuk pantun, kita mula dengan pantun. Pantun dan sajak lah, sebab yang masih sama, puisi. Oi, love di sini. Bahaya ni di Taman Cinta KMK ni ada Debra, I love you. Okay, so untuk orang yang dapat tajuk pantun, syair, gurindam, seloka, talibun, mantera, tromba dan sajak, kamu punya tugasan tu sama sahaja perisian dia. First, kamu mesti kena kalau kamu punya tu sajak, kamu deklamasi sajak kamu. Itu wajib lah. Okay? Kalau kamu pantun, kamu ada 3 rangkap pantun, kamu kena lafazkan pantun kamu tu. Kamu kena lafaz. So, siapa yang deklamasi, siapa yang lafaz, itu terpulang dengan kamu lah. Kalau rasa macam Avril buat pantun, tapi Avril rasa dia tidak pandai lafazkan pantun. Dia rasa intonasi dia tidak puas hati. Avril boleh minta tolong dengan sesiapa yang sudi. Misal kata mau panggil tu semandak di atas tu, ketua kumpulan KMK tu. Kalau tu ketua kumpulan KMK tidak keberatan, ketua kumpulan KMK boleh tolong lafaz lah. Okay. Yang penting dia ada rakaman. Yang penting ada rakaman. Okay. Selepas kamu rakam, mesti ambil semua baris. Kalau sajak tu dia ada 20 baris, 20 tu lah mesti deklamasi. Kalau pantun tu ada 3 rangkap, 3 rangkap tu lah kena lafaz lah. Macam syair tu dia panjang kan, ada beberapa rangkap. So, macam kalau cikgu rasa, Clement kan yang buat tu syair? Syair saya yang buat, cikgu. Oh, Monica. Okey lah kalau Monica yang buat. So, artinya Monica terpulang lah. Kayak macam cikgu cakap di grup hari itu, kalau Monica sanggup buat semua, buat slow-slow. Hari ini mungkin rakam 4, besok mungkin rakam 4. So, nanti boleh combine. Atau kalau mau ambil Syarif, tolong dendang separuh. Debra, tolong dendang separuh. Avril. Ramai yang mau dendang, cikgu. So, tapi kamu kena pastikan bukan kita tidak mahu semua masuk, tapi make sure kamu tapis jugalah. Suara yang memang boleh bersyair itu yang kamu ketengahkan. Debra juga. Okay. Kamu kena ketengahkan. Macam senior kamu kan, Mary kan, dia buat seorang kan. Yeah. So kita mau yang macam tu, yang kita mau KMK ni sebagai sesuatu yang punya kualiti. Kalau macam begitulah puisi tu, punya kualiti untuk diketengahkan. Okay? Yang ada kualiti dia lah. So, selepas kamu lafaz, dendang ataupun deklamasi sajak, then tugasan kamu seterusnya ialah kamu buat analisis maksud untuk setiap rangkap puisi kamu tu. Analisis maksud. So, macam mana kamu buat nota kamu? Macam cikgu bilang, kamu boleh guna PowerPoint. Macam cara cikgu. Cikgu hanya guna PowerPoint. Cikgu tidak guna pun KineMaster ke Powtoon ke apa-apa yang complicated. Cikgu tidak guna. Sebab cikgu orang tua sudah, tak pandai sudah tu semua tu. Malas mau belajar. So, cikgu just guna apa yang ada PowerPoint. Sebab bagi cikgu, PowerPoint lebih mudah. Tapi kalau kamu rasa kamu mau guna apps lain, macam Powtoon ke, apa-apa punya
aplikasi lain terpulang dengan kamu. Itu kreativiti kamu sendirilah. Cuma di dalam bahan kamu itu pastikan ada analisis maksud setiap rangkap, kupasan tema dan persoalan. Okey, tema mesti ada. Tema tu satu sahaja. Tema ialah pokok persoalan. Okey, macam misal kata pantun kasih sayang. Tema dia of course lah tentang kasih sayang kan? Itu tema dia. Dan persoalan kamu cari. Dalam satu rangkap dia mesti ada persoalan pada bahagian pembayang, persoalan pada bahagian maksud untuk pantun tu. Jangan kata dalam satu rangkap satu persoalan sahaja untuk pantun. Tidak. Kamu boleh kupas persoalan pada bahagian pembayang, begitu juga pada bahagian maksud. So, pembayang kamu tahu pada baris 1 dan 2, maksud pada baris 3 dan 4. Okay. Then, kalau syair, dia of course kamu tengok rangkap lah. Syair pada rangkap. Begitu juga kalau sajak, memang kamu tengok dalam rangkap lah. Macam teromba, okay, yang tu dia by rangkap lah. Okay, selepas kamu analisis maksud dan tema serta persoalan, maka tulisnya, Monica, lain yang perlu dianalisis ialah nilai. Nilai murni. Okay. So, biasanya satu rangkap, satu nilai itu dia tidak lari lah. Setiap rangkap dia ada nilai murni lah. Kalau kamu ada 3 rangkap pantun, paling tidak kamu akan jumpa ada 3 nilai murni. Okey, kemudian selepas nilai, nilai juga kamu akan ikuti dengan unsur pengajaran. Unsur pengajaran dan lepas tu latar masyarakat. Latar masyarakat dan yang paling penting ialah gaya bahasa. So, analisis gaya bahasa. Ini sangat penting. So, bila kamu analisis gaya bahasa, kamu akan teliti dia baris demi baris. Setiap baris dalam rangkap tu kamu akan teliti, kenal pasti apa gaya bahasa yang digunakan. So, jenis-jenis gaya bahasa kemarin kamu sudah belajar. So, berdasarkan yang kemarin tu, cuba kamu analisis apa gaya bahasa yang kamu sudah belajar tu yang ada digunakan dalam puisi kajian. Okay. So, rasanya itu sahajalah. Untuk puisi, dia tentang analisis maksud setiap rangkap, kemudian deklamasi dahulu, dendang, kalau syair dendang, kalau pantun kasih lafaz, teromba semua tu kasih lafaz dahulu, kamu akan rakam, dan buat analisis maksud setiap rangkap, dan analisis tema dan persoalan, analisis nilai, unsur pengajaran, latar masyarakat, gaya bahasa. 7 kan, Monica? Saya rasa 7. Iya. So, itu kalau yang puisi. Ada soalan? Ada soalan? Tiada? Tiada, okey. So, kalau tiada, kita teruskan. Kalau orang yang buat prosa tradisional, okay, misal kata hikayat Pelanduk Jenaka, inilah peri menyatakan Nabi wafat, Tajus Salatin, hikayat Hang Tua bab 6, hikayat Hang Tua bab 7 dan bab 16, kemudian hikayat Tanduk Jenaka. Ada 6 tu. So, untuk siapa yang buat ini, apa yang perlu kamu buat? Kamu tidak perlulah baca tu cerita dari awal sampai akhir. Macam pantun puisi kamu kena lafazkan. Tapi kalau prosa dia tidak perlu. So, apa yang kamu akan buat ialah kamu akan buat sinopsis ringkas. Macam kalau puisi dia terus kepada analisis maksud kan. Tapi kalau yang prosa, apa yang kamu perlu buat? Okey, sebelum cikgu lupa, untuk yang buat pantun, syair, seloka, puisi tradisional tu, tambah sana Mon ya, sebelum melakukan analisis maksud, ya, analisis maksud tu selepas deklamasi tu kan, kemukakan dahulu apa definisi pantun, apa definisi syair, gurindam, seloka, talibun, mantra, teromba. Setiap orang yang buat tu dia mesti kemukakan definisi, kemudian ciri-ciri. Sedap Syarif makan. Ciri-ciri, kemudian fungsi. Silakan teruskan saja Syarif. Dan fungsi. So, artinya ada 3 tambahan tu ya, Monica. Definisi, ciri dan fungsi untuk setiap jenis puisi kajian. Lepas tu baru masuk analisis lah. Boleh kan? Cikgu ada boleh ada soalan dari Elvera.
Dia tanya bahagian fakta, apa contoh fakta yang perlu dicari? Apa contoh fakta yang perlu dicari? Fakta yang kamu perlu cari itu ialah fakta yang ada di dalam tu puisi. Contohlah, dalam yang orang buat puisi, pantun agama. Dalam pantun agama tu mungkin kamu jumpa di situ ada persoalan beriman, sikap beriman. Okay? Sebab di situ dia cakap banyak hari antara hari tidak semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi. Apa pantun dia? Cuba kamu buka pantun agama kamu di sana. Siapa ada buku tu? Coba tengok sana. Ada kan yang dia berdoa tu, Monica? Bangun pagi sembahyang subuh. Coba baca baris lengkap tu. Pantun agama juga. Ya. Tapi di sini banyak hari Mhm. antara hari tidak semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Yang satu lagi. Anak ayam turun 10. Yang tu. Anak ayam turun 10, anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Okay. So, kalau ingin cari persoalan, kan cikgu bilang kamu boleh cari daripada 2 baris pertama pembayang dan 2 baris terakhir sebagai maksud tu kan. Okay, so pada pembayang tu, kamu nampak di sana baris dia, anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Okay, di situ kamu nampak ada anak ayam. So, mungkin persoalan kamu di situ ialah persoalan, mungkin ini tidak berapa jelas lah, persoalan penternakan haiwan. Lebih kurang begitulah. Persoalan sistem ekonomi masyarakat dahulu kala, iaitu menjalankan aktiviti penternakan haiwan. Ada ayam kan? 9 ekor. Okay. Tapi mungkin itu tidak clear. So, kita pergi yang baris maksud. Di situ dia cakap, bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Betul ke, Mon? Minta ampun kepada Tuhan. Betul, Cikgu. Okay. So, di sini kamu nampak bangun pagi sembahyang subuh minta ampun kepada Tuhan. Sini ada persoalan sikap beriman. Kenapa? Sebab di situ orang, di situ masyarakat di situ dia bangun pada awal pagi untuk mengerjakan solat subuh. Okay? Faham? Faham tak? Faham. Dan bila kamu kemukakan fakta, itu fakta, sikap beriman. Contoh dia ialah, huraian kamu ialah, masyarakat di dalam puisi ini dikatakan bangun awal pagi untuk mengerjakan solat subuh, memohon keampunan daripada Tuhan. Itu huraian. Dan untuk contoh, ambil baris tu, turunkan. Begitu. Okey, apa macam? Boleh faham? Faham. So sebenarnya persoalan tu kamu yang cari. Kamu kena cuba teliti berdasarkan teks kamu itu. Apa persoalan yang ada di sana? So persoalan biasanya dia paling-paling pun 2 perkataan. Persoalan kasih sayang, persoalan sikap beriman, persoalan keinsafan, persoalan ketinggian agama Islam. Misalnya, contoh. Persoalan kemuliaan Nabi. Dia tidak panjang, tidak panjang, pendek je. Untuk kamu lebih jelas macam mana kamu buat assignment tu, kamu boleh Google contoh video yang cikgu sudah share di YouTube, yang video YouTube yang senior kamu buat. Lebih kurang begitulah dia punya cara. Okay, so kamu sebenarnya tugasan kamu lebih mudah sebab kamu sudah ada panduan daripada senior. Masa senior kamu last time, dia orang sendiri terpinga-pinga. Cikgu, apa kami kena buat ni? So cikgu kan explain dia orang, kena bimbing dia orang. Sebab dia orang masih teraba-raba apa mau buat. Tapi macam kamu sudah ada contoh video senior kamu. So, kamu boleh tengok dan buat kamu punya bahan. Gitu. Ya? Seolah-olah kamu membuat inovasi lah kepada bahan senior kamu. Kamu bagi nilai tambah pada bahan senior kamu. Dalam cara kamu sendiri. Okay? Isi diorang tu sebenarnya cikgu sudah baiki itu. So, actually, kalau kamu ada masalah mencari persoalan, di dalam video senior kamu itu, kamu boleh tengok apa isi diorang. Kamu boleh ambil. Cuma kamu kena present dalam bentuk kamu sendiri.
Faham kan? Paham? Okay, so untuk puisi boleh cikgu tutup? Boleh. Alright, kalau ada soalan nanti boleh tanya lagi ya. Okay, kalau untuk orang yang buat prosa 6 tadi itu, kamu tidak perlu buat baca itu cerita. Tapi langkah kamu akan bermula macam pantun tadi, iaitu cari definisi kamu punya golongan sastra. Misal kata cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Apa definisi dia? Apa ciri-ciri sastra rakyat? Kemudian apa fungsi sastra rakyat? Itu pun perlu dikemukakan. Contoh sastra rakyat kamu tu ialah Hikayat Pelanduk Jenaka lah. Selepas kamu kemukakan definisi, fungsi dan ciri sastra rakyat ataupun Hikayat Hang Tua tu ialah sastra epik. Okay, so siapa yang buat sastra Hikayat Hang Tua, dia ialah sastra epik. So kamu kena cari definisi sastra epik, ciri-ciri sastra epik, fungsi sastra epik. Okay, lepas tu barulah kamu akan masuk sinopsis cerita. So sinopsis cerita dia bukan rangkap by rangkap lah. Kamu keluarkan sinopsis tu, sinopsis keseluruhan. Apa peristiwa penting yang ada dalam karya kajian kamu? Kalau macam cara cikgu, apa macam cikgu buat, ialah cikgu akan keluarkan watak penting cerita apa peristiwa penting yang berlaku di sekitar watak. Tapi kamu punya ni pun sebenarnya contoh sini pun sudah ada di YouTube. Just pergi channel cikgu, pergi Google sana, kamu pergi tengok. Okay? Buat penambahbaikan. Okay, kalau yang hikayat inilah peri menyatakan Nabi wafat, itu ialah sastra agama. Okay, sastra agama. So sama juga kena cari definisi ciri fungsi. Okay, selepas kamu bagi definisi ciri fungsi, kamu buat analisis sinopsis peristiwa, kamu punya bahan seterusnya, tema persoalan masih kena bagi. Tolong catat Monica, tema persoalan masih kena bagi. Kemudian nilai masih kena bagi. Okay, nilai. Ini tambah. Unsur pengajaran masih bagi. Unsur pengajaran, message, masih kena bagi. Kemudian kena tambah watak dan perwatakan. Ini kalau yang buat prosa, dia kena tambah watak dan perwatakan. Yang buat puisi tiada, memang tiada watak. Watak dan perwatakan. Keluarkan watak penting di situ bagi dia punya perwatakan. Okey, latar. Latar lagi Monica. Latar tu, latar masa, latar tempat, latar masyarakat. Okey, itu untuk prosa. Cikgu rasa maybe teknik penceritaan. Teknik penceritaan lah Monica. Teknik penceritaan tambah. Setakat tu sahajalah. Kalau nanti cerpen dengan drama tu kita akan bagi balik kepada kamu dalam bentuk perkumpulan, tugasan kumpulan. Okey, ada soalan untuk ini, tugasan? Rasanya tiada, cikgu. So kalau tiada, untuk orang yang buat pantun, kamu akan mula present minggu depan. So siapa yang buat pantun tu kena buat cepat-cepat yang buat pantun. Rasanya huruf A di atas tu. Avril kan? Annabelle. So itu akan kena present minggu depan lah. Get ready ya. So pastikan kamu punya kamu rasa Avril, kamu rasa kamu boleh sudah buat kamu punya video kah? Hujung minggu. Video present tu? Rakaman kamu alunkan itu pantun kamu dan juga presentation kamu. Mungkin saya boleh cuba. Nanti kalau macam tidak sempat gitu, nanti saya PM awal jugalah. Ya, sebenarnya kan cara buat, macam cikgu pun kalau kamu perasan cikgu everyday cikgu akan upload bahan tau. So macam sekarang upper 6 ada, lower 6 pun ada, macam agak susah mau kejar, tapi kita boleh set dalam diri kita. Okay, hari ini present bahan pembelajaran besok memang cikgu akan share hari ini. Itu cara cikgu lah. So memang cikgu struggle buat PowerPoint. That's why cikgu suka guna PowerPoint. Sebab daripada PowerPoint yang kita akan guna dalam presentation macam sekarang ni. Kamu nampak kan slide cikgu ni kan?
Kerja cikgu satu je. Cikgu buat slide PowerPoint, ini cikgu share dengan pelajar, kemudian cikgu masukkan, ini akan cikgu guna untuk presentation dalam GM. Dan nanti cikgu masukkan audio cikgu, suara cikgu kah, kalau cikgu cukup masa, cikgu akan masukkan suara cikgu. Kalau tidak cukup masa, itu yang hari ini kamu nampak cikgu hanya kasih masuk audio sahaja. Preong, music masuk. Okay, so yang ada audio tu, cikgu akan upload. Yang tiada audio, kita akan guna di GM. So, kamu sebenarnya, itu cara mudah. So, bila kamu present nanti, jangan present kamu punya bahan yang sudah ada audio. Jangan. Sebab nanti dia akan drag masa. So, bila kamu present, just present slide PowerPoint macam sekarang cikgu punya ni lah. Okay, present slide PowerPoint. Lepas tu nanti, kamu akan, bila kamu upload nanti, kamu kasih masuk audio kamu dalam sini, jadikan nota interaktif kamu, just tinggal upload lah. Faham tak, April? Okay, so maksudnya masa kamu presentation kamu yang handle lah. Cikgu tidak akan jadi cikgu lah. Minggu depan cikgu tidak jadi cikgu. Kamu yang jadi cikgu. Pelajar yang akan jadi cikgu. Okay, hari ni ya, minggu ni ya, cikgu jadi cikgu. Minggu depan cikgu mau tengok kamu masing-masing yang jadi cikgu. So bila kamu present ni, mungkin apa yang kamu boleh kasih dengar ialah audio kamu baca pantun sahaja. Untuk kupasan, kamu cakap slide, tayang slide. Boleh faham? Pilin faham? Okay. Faham, cikgu. Okey, macam mana yang lain? Ada soalan kah? Kalau tiada soalan, cikgu akan tutup perbincangan untuk tugasan ni dan cikgu akan mulakan pembelajaran untuk hari ini.